Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyura takriman lil'uqul wa taklifan lilqulub wa taqdiran lilhurriyatir ra'yi wa hifdhan lil'umuri minal khata'i wal zalali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua sahabat saya, Tuan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Tetap Armada Bersatu Malaysia, yang saya raikan Naib Presiden Bersatu Malaysia Yang Berhormat Datuk Dr. Aziz Jidin, ahli-ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Malaysia, ahli-ahli Parlimen, rakan-rakan pimpinan daripada Pemuda Perikatan Nasional, daripada PAS, Gerakan, Barisan Kepimpinan Armada Bersatu Malaysia, Armada Pusat, seterusnya perwakilan-perwakilan Armada Malaysia yang saya kasihi dan hormati dan sayangi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya berasa amat bangga dan terharu melihat kehadiran rakan-rakan semua Kepimpinan Agung Tahunan Armada pada kali ini. Walaupun kita semua tahu tahun ini kita dikekang dengan pelbagai kekurangan dan cabaran. Sudah menjadi lumrah dalam setiap perjuangan asam garam politik zaman berzaman. Mihnah dan tribulasi adalah kembar yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan sang pejuang. Sejujurnya, terlalu banyak pengajaran, apatah lagi kesusahan dan 1001 kegembiraan yang telah kita lalui bersama. Saya percaya semua itu pastinya mematangkan lagi perjuangan kita. Namun begitu, kita berhimpun pada pagi ini dengan rasa sugul dan amarah yang mendalam. Presiden kita yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Abah kita, sedang menghadapi badai dendam kesumat politik yang tidak terperi hebatnya. Ramai di luar sana yang ingin mematahkan semangat juang beliau. Ramai di luar sana yang mahukan bersatu dan Perikatan Nasional dilihat begitu korup dan hina dalam mata orang-orang Melayu dan Malaysia. Walaupun hati saya amat berasa berat melihat dan mendengar pertuduhan yang dibacakan ke atas Tan Sri semalam ketika kami di mahkamah, nun jauh lebih berat buat Abah yang memikul beban ini untuk kita semua. Semata-mata kerana beliau adalah Presiden dan pengerusi Perikatan Nasional dan Bersatu. Seberat-berat ujian yang dipikul, tetap ada hikmah yang cukup besar buat semua, khususnya orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan
dengan hanya berkata kami beriman, amanna, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Surah Al-Ankabut ayat kedua. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir dan juga yang zalim. Surah Al-Baqarah 286. Amin ya Rabbal Alamin. Doa ini mengingatkan kita kerana kita adalah sang pejuang yang diuji ketika ini. Dan ini bukan kali pertama sahabat-sahabat. Bersatu daripada mula kita ditubuhkan di kaki lima jalanan, di pasar malam. Bukan sedikit aparatus kekuasaan kerajaan ketika itu menekan ahli-ahli kita yang hilang kerja, yang kena buang daripada jawatan dan sebagainya. Dan Abah, ini bukan kali pertama beliau diuji. Dan saya nak ingatkan kepada perwakilan dan semua rakyat Malaysia, Tan Sri Muhyiddin bukan Najib Razak. Jauh sekali terlibat dalam skandal kewangan terbesar dunia seperti 1MDB. Orang Melayu lebih pandai menilai mana satu yang permata dan mana yang kaca. Selective prosecution atau pendakwaan terpilih seperti yang berlaku ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya kerana dimotivasikan ketakutan melampau terhadap pengaruh bersatu dan perikatan nasional dalam politik Melayu dan Bumiputera. Ianya amat mendukacitakan. Ianya jauh sekali dari keadilan, rahmah, apatah lagi madani yang tidak berperi kemanusiaan. Setuju? Sama-sama kita doakan agar batang tubuh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden kita, dikurniakan kekuatan bagi menempuhi ujian yang sedang dihadapi. Saya percaya seorang yang bernama Muhyiddin Yassin ini tidak akan mudah luntur semangat juangnya. Walau badai setinggi gunung dan desakan mahebat apapun, our President will persevere and we will persevere.
Saya mahu semua armada bangun. Kita akan pertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita mahu Tan Sri kekal mengemudi bersatu. Kita akan lawan kezaliman Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada pada hari ini. Silakan duduk. Para perwakilan sekalian, bertenang. Sungguh banyak onak dan duri yang ditepuhi Bersatu dan Perikatan Nasional sebagai sebuah parti dan perikatan politik yang masih segar dan baru di Malaysia. Masalah yang kita berdepan pada hari ini adalah masalah politik. Maka respon dan ubatnya juga mestilah politik. Sepanjang keberadaan singkat kita dalam arena politik negara, Bersatu dan Perikatan Nasional telah berjaya memeta semula perjalanan politik Melayu dan Malaysia apabila kita berjaya bersama dengan rakan sekutu kita, PAS dan Gerakan, memenangi PRU ke-15 dengan jumlah kerusi 74. Takbir! Allahu Akbar! Terima kasih kepada Parti Islam Se-Malaysia, kepada Parti Gerakan kerana bersama dengan Bersatu melakar sejarah yang baru. Sejujurnya, jika saya mahu simpulkan realiti politik Melayu sepanjang saya memikul amanah sebagai Ketua Armada Bersatu Malaysia, saya boleh katakan bahawa politik Melayu sedang berada dalam the age of decline atau zaman kemerosotan. Saya ingin sertakan dua sebab mengapa saya simpulkan realiti politik Melayu sedemikian. Sebab pertama, dari tahun 2018 hinggalah sekarang, pengaruh politik Melayu dalam Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Undangan Negeri semakin mengecil dan minima. Representasi orang Melayu dalam institusi legislatif di persekutuan dan juga negeri yang kecil dan minima ini secara langsung akan menjadikan naratif Melayu, naratif ekonomi, sosio-budaya dan kepercayaan orang Melayu semakin tidak signifikan dan dianggap sebagai naratif picisan atau naratif yang alternatif. We are no longer in the mainstream. Malah, jika institusi legislatif bercakap tentang kepentingan Melayu, program dan inisiatif Melayu, dasar dan undang-undang yang pro Melayu, mereka akan dianggap sebagai asing, stranger, ataupun tidak cukup inklusif untuk pembawakan politik Malaysia pada waktu ini. Buktinya, dalam parlimen sendiri, jarang kita dengar ahli-ahli parlimen dari kerajaan untuk bercakap tentang agenda kelangsungan Melayu dan Bumiputera. Hanya ahli-ahli parlimen dari Perikatan Nasional sahaja yang berani menyuarakan hal demikian. Saya khawatir jika situasi ini berterusan, orang Melayu akan hilang rasa kepunyaan kepada tanah air mereka sendiri. Dan akhirnya beranggapan di kalangan anak muda khususnya bahawa demokrasi tidak berupaya
untuk merealisasikan hasrat dan kepentingan politik mereka. Situasi ini perlu kita elakkan sama sekali. Sebab kedua, kenapa politik Melayu di zaman kemerosotan, unholy alliance ataupun pakatan tidak suci di antara UMNO dan DAP merupakan satu pengkhianatan yang terbesar dalam sejarah politik Melayu yang disaluti hipokrasi politik yang paling nista. Pakatan ini tidak suci kerana ianya merupakan hasil kerja senyap-senyap Presiden UMNO sendiri bersama pemimpin tertinggi Pakatan Harapan setelah sekian lama. Yang kita duk cakap jajaran baru tu benar-benar berlaku dan memang dah jadi pun sekarang. Tatkala UMNO sedang meneroka kerjasama politik bersama Perikatan Nasional, mereka juga pada masa yang sama berpakat-pakat dengan Pakatan Harapan. Perkiraan mereka adalah semata-mata perkiraan politik dan kerusi pertandingan dalam pilihan raya. Maklumlah, macam mana cikgu, begitulah anak murid. Anak murid wajib ikut telunjuk cikgu. Bagi orang Melayu, UMNO telah kehilangan kompas moral dan keabsahan politiknya. Sebab itulah pakatan ini dinamakan unholy atau tidak suci, kerana ketiadaan misi yang lebih besar atau the bigger mission dalam kerangka perkongsian kuasa mereka bersama Pakatan Harapan dan DAP. Menerusi pakatan tidak suci ini, UMNO menganggap kononnya mereka mewakili orang Melayu dalam Pakatan Harapan. Sedangkan sokongan Melayu kepada UMNO semakin merosot dan ia terbukti dengan jumlah kerusi yang dimenangi parti itu sejak PRU 13 yang lalu. We have replaced UMNO as the main Malay party. UMNO menganggap kononnya mereka berupaya mengawal DAP dalam kerajaan. Tapi UMNO sendiri tahu penglibatan UMNO dalam kerajaan perpaduan ini adalah kerana belas kasihan Pakatan Harapan sendiri. Sekadar penyedap rasa dan pencukup lauk, bukan atas kelebihan UMNO sebagai sebuah parti Melayu yang dominan. UMNO juga menganggap kononnya mereka tidak meninggalkan agenda Melayu ketika berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi UMNO sendiri sedar kelemahan dan perpecahan dalam parti itu tidak mengizinkan UMNO untuk memperjuangkan apa-apa bentuk hak dan nasib orang Melayu. Pakatan tidak suci ini wujud semata-mata untuk mengutamakan cita-cita peribadi sesetengah pemimpin UMNO bagi menutup dosa-dosa lampau mereka. Pakatan tidak suci ini telah menidakkan kesatuan parti-parti politik Melayu dalam satu saf yang kuat dan tersusun. Pakatan tidak suci ini sudah terang-terangan memangsakan masa depan dan survival orang-orang Melayu. Lebih memeritkan lagi, pakatan tidak suci ini disalut dengan hipokrasi politik yang menebal, yang disokong pula ketika ini oleh jentera Pakatan Harapan. Jika dahululah pemimpin Pakatan Harapan mahu Zahid dihumban ke penjara, kini Zahid Hamidi adalah timbalan Perdana Menteri pertama dan di-endorse oleh Pakatan Harapan sendiri. Segala keburukan dan dosa-dosa silam Datuk Seri Zahid Hamidi seakan-akan dilupuskan dari lipatan sejarah. Bagi Pakatan Harapan, Zahid Hamidi sekarang lain daripada Zahid Hamidi yang dulu.
Zahid Hamidi sekarang ia lebih suci ataupun sama suci seperti Anwar Ibrahim sendiri. Jika dahulu Pakatan Harapan mahu sebuah kerajaan yang telus dan bebas rasuah, kini mereka sendiri melantik timbalan Perdana Menteri satu dengan 47 pertuduhan dan 12 daripadanya adalah pertuduhan pecah amanah. Hoi, hoi, hoi. Jangan malu nyanyi lagu ni. Mungkin kononnya Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri Malaysia yang terbaik. Tapi sedarlah, Zahid Hamidi dan UMNO di bawah kepimpinannya akan selama-lamanya menjadi liability kepada kerajaan Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim. Bak kata orang putih, like albatross hanging on the neck. Jika dahulu Pakatan Harapan tidak mahu campur tangan kerajaan dalam perjalanan parti politik, kini kita tahu apa yang berlaku. Jawapan Menteri Dalam Negeri cukup mendekucitakan. Mungkin dahulu survival UMNO ialah untuk kepentingan orang Melayu. Tetapi sekarang survival UMNO ialah untuk kepentingan kerajaan Pakatan Harapan dan kelangsungan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi, sidang perwakilan sekalian, saya tak suka bercakap tentang parti lain. Tapi, ianya konteks yang perlu kita hadam dan fahami. Sebabnya, baru kita tahu di mana lokus bersatu dalam pentas politik yang ada di tanah air kita pada hari ini. Dalam menelusuri the age of decline atau zaman kemerosotan politik Melayu, kita amat memerlukan naratif Melayu yang baru, a new Malay narrative. Naratif ini perlu digagaskan oleh Bersatu dan Perikatan Nasional kerana dua sebab berikut. Yang pertama, ini penting, tahap kepercayaan orang Melayu kepada kerajaan perpaduan tidak berada dalam tahap yang tinggi seperti diharapkan. Pakailah songkok, buatlah majlis apa-apa sekalipun. Menurut kaji selidik Tinjauan Rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan ataupun kerajaan campuran PHBN, Kerajaan Malaysia Madani, sebanyak 43% responden kaum Melayu dan Bumi Putra di Semenanjung merasakan hala tuju negara adalah salah, dan hanya 26% kaum Melayu dan Bumi Putra mengatakan sebaliknya. It's still a very low percentage. Tahap keyakinan bangsa Melayu yang rendah terhadap kerajaan Pakatan Harapan ini sebenarnya adalah satu signal yang jelas dan nyata tentang betapa dahaganya bangsa Melayu kepada kepimpinan politik dan kerajaan selain daripada Pakatan Harapan. Sidang perwakilan, saya nak rakamkan tahniah kepada Yang Berhormat Naib Presiden kita, Dr. Azizidin, yang telah menang petisyen semalam. Kemenangan beliau adalah tanda betapa sebenarnya penjawat awam bersama kita. Ya, mereka tidak tunjuk seperti kita memakai baju warna merah dengan berlogo bunga, tetapi undi tetap rahsia dan undi tetap kepada Perikatan Nasional. Faktor kedua, Bersatu dan Perikatan Nasional merupakan parti politik pilihan bangsa Melayu dan Bumi Putra sebagai bangsa majoriti di Malaysia. Wakil-wakil rakyat Bersatu dan Perikatan Nasional mempunyai keabsahan politik, democratic legitimacy untuk menawarkan satu pembawakan baru kepada politik Melayu agar ia terus tidak tenggelam dalam pembawakan politik yang diterajui Pakatan Harapan.
Maka persoalannya, bagaimanakah naratif Melayu yang baru ini dapat dibentuk, dapat dicanaikan, dapat dipugar? Naratif ini perlu mengambil pengajaran daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru agar dapat dilaksanakan semula dengan lebih baik sesuai dengan tuntutan semasa. Dasar ekonomi baru sebagai sebuah model ekonomi yang diiktiraf badan-badan antarabangsa merupakan instrumen yang terbukti membina kemakmuran negara tanpa membelakangkan survival orang Melayu dan Bumiputera. Kita tahu kemahuan Pakatan Harapan untuk menstruktur semula kedudukan sosial dan ekonomi rakyat Malaysia mengikut agenda Malaysia. Apakah DAP sudah menarik deklarasi setapak? Tidak. Ini yang kita persoalkan dalam parlimen tempoh hari. Inilah satu-satunya peluang yang ada buat mereka ketika ini. Tatkala politik Melayu yang sudah berpecah-pecah dan UMNO yang diam 1000 bahasa. Buat permulaan, seperti mana peringatan yang diberikan oleh Ayanda Tun Dr. Mahathir Mohamad, wujud kemungkinan untuk gerrymandering dilakukan secepat mungkin di beberapa kawasan parlimen dan DUN yang majoritinya adalah untuk dihuni oleh orang-orang Melayu. Tindakan ini bakal mengecilkan jumlah pengundi Melayu di kawasan-kawasan yang terlibat. Jika ini berjaya dilakukan, struktur sosioekonomi rakyat bakal berubah. Tidak keterlaluan saya katakan, keadaan politik negara pada PRU 16, PRU 17 dan dekad-dekad mendatang bakal berubah sama sekali. Politik Melayu tidak lagi sesuai untuk diamalkan kerana tidak ada keperluan electoral atau electoral needs yang dizahirkan dalam bentuk komposisi pengundi di parlimen maupun DUN. Oleh yang demikian, naratif Melayu yang baru ini dengan mengambil pengajaran dasar ekonomi baru amalah diperlukan untuk mengekalkan hak dan kepentingan Melayu dalam era kerajaan Pakatan Harapan. Sidang perwakilan anak muda yang saya kasih sekalian, armada-armadaku. Baru-baru ini dalam parlimen kita dikejutkan dalam persoalan yang saya lontarkan kepada Kementerian Pekerjaan Tinggi. Bila nak hapus PTPTN? Jawapan beliau, tidak. Lepas tu, menteri seorang lagi sibuk. Kononnya saya menyalahi Dewan. Gertak, nak ambil tindakan. Tak ambil pun. Ya? Dia yang janji dalam manifesto Pakatan Harapan nak hapuskan, nak ampunkan hutang PTPTN untuk mahasiswa, mahasiswi B40. Tapi tak apa. Yang saya nak ambil perhatian ni ialah data yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. 1.84 juta peminjam PTPTN adalah B40. Dan rata-ratanya sudah tentu anak muda Melayu kita. Dan golongan ini sepatutnya keluar daripada pengajian tinggi, mendapat pekerjaan yang baik dan mampu membayar cukai untuk membantu negara. Tetapi malangnya, seperti yang dilaporkan dalam kajian Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, di kalangan 1.84 juta anak muda yang B40 ini, mereka juga tergolong sebagai dipanggil generasi sandwich, golongan yang tersepit. Kerana rata-rata golongan ini tinggal dengan ibu dan ayah mereka, menjara bukan saja anak dan bini, tapi ayah dan ibu.
Macam mana mereka nak bayar hutang PTPTN? Gaji kerja pun tak setimpal. Dan kementerian dari Timbalan Menteri Kementerian Keusahaman silap sumber manusia menjelaskan dalam Dewan Rakyat baru-baru ini 300,000 purata setiap tahun anak muda yang tamat persekolahan tidak berminat untuk melanjutkan pengajian tinggi. Jadi perwakilan sekalian, inilah pengundi kita. Inilah keadaan pengundi kita. Macam mana kita nak bantu mereka kalau kerajaan sendiri tidak mempunyai penyelesaian yang ampuh? Bila rakyat minta pengeluaran KWSP bersasar, apa jawapan Menteri Kewangan? Dia suruh cagar pula simpanan kita kepada bank. Hai, dulu dia yang kata banker jaga banker. Hei, dulu dia yang cabar bank, suruh hapuskan hutang dan sebagainya. Nauzubillah, rakyat tengah susah, bagi pengeluaran yang bersasar. Yang bersasar. Ini masalah bila kita lantik Perdana Menteri yang pro IMF dan World Bank. Sidang perwakilan sekalian, kedudukan Malaysia ketika ini adalah amat penting dalam perdagangan dunia. Dalam kita berdepan dengan ketidaktentuan global, perang Rusia dan Ukraine sudah pun menjengah 1 tahun. Kita tidak tahu apa akan berlaku antara China dan Taiwan. Maka dasar pelaburan negara perlu strategik untuk mengambil kira peluang-peluang yang bakal timbul untuk Malaysia menjadi salah satu pengeluar dan juga mata rantai nilaian ekonomi global. Saya ingin rakamkan jutaan terima kasih kepada mantan Menteri Perdagangan kita, Datuk Seri Azmin Ali. Yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini, kalau bukan beliau, Datuk Seri Azmin, yang buat kerja penat-penat, tak mungkin pelabur datang ke Malaysia. Benar. Jadi perwakilan semua, saya minta tolong bangun sekejap, beri tepukan gemuruh kepada Datuk Seri Azmin Ali. Ahli-ahli parlimen bersatu dan Perikatan Nasional tidak akan sunyi dan berhenti membawa agenda Bumiputra dalam menggagas dasar-dasar pelaburan dan industri untuk usahawan kita. InsyaAllah, kalau kita ingat, Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Abah sudah pun mengurak langkah yang banyak untuk membantu negara dan anak muda menyelesaikan masalah struktur ekonomi negara yang tidak seimbang ini. Antaranya kalau kita ingat, zaman Covid dahulu, Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan inisiatif Majlis TVET Negara untuk bantu 300,000 anak muda yang tak nak belajar tinggi ini. Tak ada masalah, kita jangan longgokkan semua anak muda wajib ke universiti. Bukan semua anak muda wajib ke universiti, tapi semua anak muda wajib ada satu kemahiran selepas sekolah. Dan ini yang dipeleceh oleh Setiausaha Agong Pakatan Harapan, merangkap Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Saifuddin Nasution. Dia kata apa? Yang menyokong kita ni adalah budak-budak yang tak berbelajar tinggi, yang main motor kat kampung.
Ini keangkuhan yang kita akan ada dalam pilihan raya negeri. Kamu yang tak pandai nak santuni anak muda Melayu macam begini. Kamu pandang sebelah mata anak muda Melayu yang ada di kampung. Sebab itulah Bersatu, PAS, berjaya sapu bersih Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Kerana kita tidak menghina anak muda ini. Boleh saya minum kejap? Bakar lagi. Ayo. Bismillah. Ayun. Itulah orang politik Dia ada pentas dia. Sidang perwakilan sekalian. Dalam menghadapi cabaran dan kesukaran yang ditekan oleh sang pemerintah kerana amalan politik dendam teraju utama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, Armada Bersatu perlu kekal berpegang teguh pada prinsip perjuangan asal penubuhan parti ini. Berani kerana benar. Armada perlu menjadi benteng pertahanan kepada keterlangsungan parti ini kerana ia menjadi tempat bergantung orang-orang Melayu dan Bumiputera dan rakyat Malaysia amnya. Dari tahun 2021 ke 2022, Armada telah menyaksikan penambahan 11,637 jumlah ahli baru bersamaan dengan peningkatan 9.6%. Hal ini membuktikan bahawa penerimaan rakyat, terutamanya anak muda, kepada Bersatu adalah memberansangkan. Prestasi ini perlu konsisten kerana melalui penambahan ahli-ahli, lebih banyak bakat baru dapat menyumbang dalam memastikan parti ini kekal relevan. Pada PRU ke-15 baru-baru ini, seramai 13 orang armada yang berumur 35 tahun ke bawah telah dicalonkan untuk bertanding di kerusi-kerusi parlimen serta DUN di negeri Perlis, Perak dan Pahang. Dari keseluruhan bilangan tersebut, 4 orang telah berjaya memenangi kerusi masing-masing. Ditambah juga dengan 3 orang adun penyandang di negeri masing-masing. Saya ingin perkenalkan wakil-wakil rakyat armada kita. Yang pertama, saya sendiri. Terima kasih pada armada yang membantu berkempen, menyokong saya. Ya, alhamdulillah, sekurang-kurangnya Armada Bersatu kekal main dalam Champions League Parti Politik Malaysia. Yang kedua, sila bangun Yang Berhormat Haji Islahuddin Abbas, Ahli Parlimen Mersing. Yang Berhormat Wan Zikri Aftar, Adun Tambun Tualang Perlis. Adun termuda negara kita, Yang Berhormat Syed Lokman Hakim, Adun Cenderuh Perak. Toilet mungkin. Dan 3 lagi adun-adun yang mungkin tidak hadir pada hari ini, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Alif, Adun Sungai Udang Melaka, Yang Berhormat Firdaus Ahmad, Adun Kuah Kedah, dan juga Yang Berhormat Saudara Hilman Idham, Adun Gombak Setia di Selangor. Kesemua wakil-wakil rakyat yang ada ini adalah satu pencapaian yang membanggakan buat kita semua. Ia adalah kerjayaan kita bersama. Buat pertama kali Armada dan Bersatu mengatasi parti-parti lain yang lebih lama dan senior dalam pentas demokrasi negara. Dalam beberapa bulan lagi, kita akan menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri. Kelantan, Terengganu, Kedah,
Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Sebagai Ketua Armada Nasional, dengan rekod baik inilah saya akan terus pertahankan merit calon-calon anak muda armada untuk PRN 6 negeri ini. Maka sahabat-sahabat saya yang saya kasih sekalian, tepuk dada, tanyalah akal kita apa yang telah saya bicarakan tadi. Setiap permulaan ada pengakhiran. Izinkan saya bertukar pantun dengan perwakilan sekalian. Beli masa perbahasan nanti Anak ular mati dipukul. Anak tapah selam menyelam. Yang benar tetapkan timbul, yang batil pasti tenggelam. Daripada ke hulu perahu bergalah, eloklah berhenti memasang luka. Daripada malu mengaku kalah, eloklah mati bergalang tanah. Kalau sudah dimabuk pinang, daripada ke mulut biar ke hati. Kalau sudah masuk ke gelanggang, daripada surut biarlah mati. Jangan dibakar antan kayu, antan tidak dimakan api. Jangan dicabar jantan Melayu, jantan Melayu tak takut mati. Sidang perwakilan sekalian, saya dengan ini mengumumkan, insya-Allah inilah PAT Armada terakhir buat saya. Atas ketetapan perlembagaan kita, saya akan graduate ke fasa seterusnya. Jadi saya akan wariskan armada ini kepada perwakilan sekalian untuk meneruskan perjuangan kita dalam siri-siri pertempuran yang akan datang. Jadi saya ingin mohon maaf kepada semua perwakilan atas kesilapan kekurangan sepanjang saya menjadi Ketua Armada Nasional sepanjang 3 tahun ini. Ianya amat sukar, tempoh Covid, pilihan raya tidak berhenti sampailah sekarang. Dan insya-Allah apapun kita kekal bersatu. Insya-Allah. Marilah kita bangun. Kita laungkan slogan keramat parti kita. Saya akan kata armada, kalian ulang bersatu. Armada! Bersatu! Armada! Bersatu! Armada! Bersatu! Lawan tetap! Lawan! Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Yang Berhormat Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Ketua Armada Bersatu Malaysia.